Okay, Henry, I'm ready now. Kalau dah boleh nak mula, kita boleh mula. Belum lagi 9.30 Belum, sebab moderator belum start. Okay, alright, okay. Terima kasih pelajar-pelajar semua yang ada dekat Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ketua Jabatan Terjemah Maklumat Muhammad Hatta Madhani. Okay, boleh panggil saya Sir Hatta. Untuk memanaskan tangan pagi ni boleh type di ruang komen lokasi, nama dan lokasi anda. Nama dan lokasi anda. Okey, jom. Type di ruang komen nama dan lokasi anda. Lokasi tu spesifik sikit lah. Jangan nama Hatta Johor. Tulislah Batu Pahat Johor ke. Macam saya type ni kan. Hatta Batu Pahat Johor. Macam tu. Okey. Sila type di ruang komen. Diana ni, Dr. Diana, saya ingat tadi student. Okey, ada daripada Melaka, Selangor, KL. Selangor, Batu Pahat pun ada di situ. Skudai, wah bagus-bagus. Ada daripada Kulim, Wangsa Maju, Semabuk Melaka, Kancana Lunas Kedah, Separenggam, Johor, Shah Alam, Pontian, Tangkak, Batu Pahat ada lagi, Johor Bahru. Wow, ada dari Langkawi, Aiman daripada Langkawi. Keratung, Pahang, Umi Nur Amirah. Ada Adila daripada Duyung. Muhammad Yusof Daniel, belakang BP Mall. Okey, petang ni kita jumpa. Okey, lagi siapa? Alisha, Batu Pahat. Amni, Batu Berendam Melaka. Auni, Kota Tinggi Johor. Kota Tinggi kat mana Auni? Danish, Kuala Terengganu. Fathudin, Batu Pahat Johor. Okey, ada lagi? Amri, Kuala Langat, Selangor. Syahmi, Keluang, Johor. Okey, banyaklah, pelbagai lah kita ada dekat sini. Batch kali ni serata. Ada daripada Sabah. Baru sebut. Izam, Sandakan Sabah. Juliana, Kejap, Yok Kejar. Itu orang Perak. Okey, lagi. Sahlan, Keluang. Okey, Azimah, Pasir Putih, Kelantan. Rasinda, Sibu, Sarawak. Alia, Batu Pahat, Johor. Okey. Tapi you all tahu kan, kita proses pengajian diploma ni bukan di Batu Pahat. Bukan UTHM di Batu Pahat. UTHM di kampus Pagoh. Ainul Mardiah, Keluang Johor. Nasuha, Bukit Beruang Melaka. Syafiah, Rengit. Okay, starting in 1 minute. Okay, alright. Terima kasih Thanks for respond. Judi Mukah, Sarawak. Okay. Kita ada Pihak Miswan daripada Senggarang, Johor. Okay, very good. Terima kasih semua. So, Alhamdulillah pagi ni kita ada pelajar-pelajar baru. Kita ada para pelajar senior kita jadi moderator. Dan kita ada juga para pesyarah lah yang nanti saya akan perkenalkan. Ni sembang-sembang tepi dulu sebelum kita nak mula. Dah mula ke yang ni? 9:30 already? Belum. Mereka belum semua juga dah siap preparation. Dia orang tengah buat countdown. Oh, lambat ni. Saya ada 500 slide nak present ni. Macam mana nak siap ni? Lepas ni ada sesi bersama PUK untuk My Future. Okay? Alright. So once they count down, you will start the event nanti kan? Yeah. Okay. Alright. Yang dekat chat tu nanti slide saya pun dia boleh nampak kan? Boleh. Okay, very good. And dia boleh ditonton semula tak? Boleh sebab recorded benda ni. Oh, okay, very good. Encik saya dah record. Dah boleh mula ke ni? Sekejap ya. Tengah tunggu signal daripada main moderator. Okay. Boleh. Jadi kalau apa yang kita buat ni dekat Facebook dah nampak, dah dapat lah ya? Belum dapat lagi. Yang dekat dalam, kalau chat dekat dalam Google Meet tu akan ada dekat dalam Google Meet je. Tapi chat yang dari Facebook tu akan ada orang forward dekat sini. Oh, okay. Alright, tak apalah. At least kita ada student kat sini, jadi paling-paling kita dapat tahu juga kan.
Ada masalah teknikal ke ni? Tadi ada satu laptop down. Dia selalu Windows 10 kan dia selalu update last minute. Oh, patut time-time macam ni kena off update. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi ambilan diploma semester khas sesi 2021-2022. Jadi bersama dengan saya lagi, Muhammad Sultan bin Suwanda, selaku moderator utama anda untuk slot kita pada hari ini. Jadi untuk slot kita pada hari ini merupakan sesi bersama Ketua Jabatan bagi Pusat Pengajian Diploma. Jadi boleh saya ceritakan sedikit tujuan ataupun objektif utama untuk slot kita pada hari ini. Objektifnya ialah untuk mendapatkan perkongsian dari setiap ketua jabatan bagi jabatan-jabatan anda. Jadi sedikit peringatan kepada semua mahasiswa, terutama sekali yang sekarang ini berada di dalam Google Meet. Sekiranya pastikan anda berada dalam Google Meet yang tepat. Dan sekiranya anda sekarang ini sedang menonton dalam FB Live rasmi bagi jabatan anda, pastikan anda berada dalam jabatan yang betul supaya kita dapat elakkan dari segi masalah ataupun tersalah maklumat dari segi informasi dan sebagainya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan kepada barisan moderator saya, iaitu rakan setugas yang telah sekarang ini bersiap sedia. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
salam satu Malaysia. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan khas kepada semua pelajar yang sedang berada di rumah, terutamanya pelajar diploma bagi sesi 2020-2021. Saya, Henry Firmansyah bin Zulkifli Nguyen, selaku moderator anda bagi slot sesi bersama jabatan. Untuk pengetahuan para pelajar yang sedang berada di rumah, tujuan slot yang diadakan pada hari ini adalah untuk berkongsi serba sedikit berkenaan dengan penjelasan maklumat-maklumat yang penting mengenai Jabatan Sains Informasi Maklumat. Jadi, sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, eloklah kita berkenalan dulu dengan panel jemputan kita pada hari ini, iaitu Ketua Jabatan Teknologi Maklumat. Untuk pengetahuan para pelajar, Encik Hatta adalah Ketua Jabatan Teknologi Maklumat untuk Pusat Pengajian Diploma UTHM. Sebelum kita memulakan sesi pada hari ini, diperingatkan kepada para pelajar dan peserta untuk menyebarkan maklumat berkenaan kepada rakan-rakan yang tidak dapat masuk ke dalam sesi ini. Selain daripada itu, para pelajar juga diingatkan untuk mengisi Google Form kehadiran untuk sesi pada hari ini. Peringatan juga untuk memberikan input dan pertanyaan pada sesi question and answer Q&A pada selepas sesi sharing ini. Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput Encik Hatta untuk meneruskan sesi kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey Henry, dah Ya, dah boleh mula sir. Oh, dah boleh mula? Ya. Dah buat opening dah Sudah. Oh, okey, alright. Okey, boleh nampak saya punya slide ni? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih saudara Henry atas ucapan haluan dan selaku moderator kita lah pada pagi ni. Tak lupa juga kepada semualah sahabat-sahabat daripada Jabatan Teknologi Maklumat, para pensyarah, semualah, dan juga kepada para pelajar baru, mahasiswa-mahasiswi baru Jabatan Teknologi Maklumat. Okey. Jadi pada hari ini adalah sesi taklimat bersama dengan ketua jabatan. Jadi kita ada 5 jabatan, cuma kita akan laksanakan secara paralel dan juga secara bersendiri. Okey. So hari ini adalah slot bersama-sama dengan saya. So kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, so sekali lagi saya ucap tahniah dan selamat datang kepada semua mahasiswa baru ke UTHM, Universiti Terhebat Malaysia. Jadi hari ini bermula satu perjalanan baru yang mana para pelajar akan meneruskan pengajian dalam bidang Diploma Teknologi Maklumat dan juga Diploma Teknologi Animasi. Jadi seperti mana video yang saya tunjukkan tadi, yang di awal-awal tadi tentang satu peristiwa di Barcelona Olympic 1992, kisah seorang pelari yang nak menamatkan lariannya tetapi di pertengahan jalan tu berlaku kecederaan, tetapi ayahnya akan sentiasa membantu memimpin tangan beliau untuk sampai ke garisan penamat. Jadi pada hari ini adalah hari permulaan para pelajar bersama-sama dengan Jabatan Teknologi Maklumat, bersama-sama dengan kami para pensyarah di Jabatan Teknologi Maklumat. InsyaAllah kami cuba sedaya yang mungkin dalam apa juga keadaan, untuk membantu para pelajar.
Kita faham pada keadaan pandemik ni begitu sukar kita nak meneruskan kehidupan, sukar untuk meneruskan pembelajaran di rumah kan. Banyak benda yang kita kena mengambil kira, tetapi kami di sini akan sentiasa bersama-sama anda. Istilahnya mudah saya kata, you will never walk alone. No man will be left behind. So kita akan cuba bantu seberapa daya yang boleh. So hari ini kita akan berkongsi tentang beberapa perkara mengenai saya selaku Ketua Jabatan, mengenai UTHM, mengenai Jabatan Teknologi Maklumat. Saya akan ceritakan seberingkas berkaitan dengan program Diploma Teknologi Maklumat. Begitu juga dengan program DAG ataupun ringkasnya tu kita kata Diploma Teknologi Animasi. Dan juga kita akan buat sikit lah refleksi untuk program kita ni lah. Jadi pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hatta bin Muhammad Ali alias Mat Hani. Kadang-kala nama yang saya selalu pakai di Facebook atau media sosial Hatta Hani. Jadi jangan salah, saya bukan perempuan. Inilah saya orangnya. Jadi semalam dekat grup PAK ramai dah mesej terima kasih puan. Tapi inilah orangnya yang di depan anda semua ni. Okey, saya juga terlibat dengan badan beruniform yang ni nantilah ada sesi yang lain bawah Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum. Jadi saya terlibat di dalam itu dan juga saya pada ketika ini menjadi ketua jabatan di sinilah bermulanya pada 2019, Mac 2019 dan akan berakhir pada tahun depan 2022 bulan 3 saya kira begitulah. Itu sedikit seberingkas mengenai saya. Saya berasal daripada Batu Pahat, Johor. Dan saya dah berkhidmat di UTHM ni tahun ini adalah merupakan tahun yang ke-17. Saya mula berkhidmat pada tahun 2004. Awak semua lahir tahun bila? Tahun 2002. 2002. 2003. 2003. So tahun 2003 masa tu saya berkhidmat sebagai sistem engineer di Sapura dan kemudian memulakan perkhidmatan di UTHM ni pada akhir 2003-2004 dalam November 2004 sebagai pegawai sistem maklumat, dan pada tahun 2015 saya bertukar ke Jabatan Teknologi Maklumat. So itulah yang boleh kita kongsikan sedikit mengenai diri saya. Nanti ada masa yang panjang kita boleh berkenalan dengan lebih lanjut sikit. Okey. So sila type di ruang komen, apakah pilihan anda? Sila type di ruang komen, apakah pilihan anda? Ada macam-macam pilihan tu. Sila type di ruang komen, apakah pilihan anda? Roti yang mana? Okey. Macam-macam So kalau contoh kita ada pilihan di belah kiri tu pilihan untuk kereta kan. So ada macam-macam brand macam-macam ni lah, dan kita tentu ada sebab. Apa sebab kita pilih. Kalau dalam bidang pengkomputeran pula kita yang popular sekarang ni dia punya kompetitor ni atau macam-macam lah kan. Dia punya sama ada kita nak pergi kepada
ROG, Republic of Game ke, Predator ke, iOS ke, Android ke dan sebagainya lah. Roti ni saya saja je letak situ sebab ni time-time PKP ni kan. Roti ni menjadi satu benda yang berkejar orang membelinya lah. Tapi sebenarnya sekadar saya nak berkongsi dengan pelajar. Semua ni adalah berkenaan dengan apa? Pertama adalah berkenaan dengan branding. Jenama yang dibawa. Kadang-kadang kita gemar memilih kepada jenama-jenama tertentu tu kerana kisah-kisah lah yang dikabarkan kan. Contoh yang kalau sekarang ni kan, dapat je vaksin Pfizer kan. Wah, punyalah happy kan. Wah, macam kayangan kan. Dapat Sinovac, sedih di hati. Tambah-tambah lagi pula kena 3 kali jab kan. Yang dapat Sinovac ni kan. Sekali besoknya Pfizer beritahu dia pun kena juga 3 kali dos. Itu cerita je lah kan. Mana kita tak tahu. Tetapi apa yang saya nak kongsi kat sini, bahawa semua perkara tadi tu untuk menjadi brand yang terbaik, untuk menjadi sesuatu yang orang gemari, dia perlu melalui proses transformasi. Itu yang kita buat pada hari ni lah, pada minggu ni. Para pelajar ni perlu dibetulkan balik, dimasukkan dalam satu program. Lepas ni ada program My Future untuk kita betulkan sedikit alignment, penjajaran baru. Maksudnya dulu belajar di sekolah, sekarang kita belajar di universiti. Tentu cara pembelajaran tu berbeza. Jadi kita perlu melalui proses-proses tersebut dan kita kena izin dan benarkan diri kita lah untuk melalui proses-proses tersebut untuk kita berjaya dan bernilai di mata semualah. So apa yang pelajar kena faham sekarang? Inilah brand yang you bawa. You bawa brand UTHM. Ini brand yang you kena pegang. Walaupun sekarang ni spiritnya macam mungkin belum begitu mendalam sebab tak dapat jejak lagi ke UTHM. Tahun lepas pelajar-pelajar baru dapat masuk ke UTHM. Saya ingat dalam semester khas ni lah, dalam 2 bulan lepas tu pandemik lebih teruk melanda, balik semula ke rumah. Tetapi tahun ni langsung tak dapat datang. Tahun lepas dapat juga datang, berjumpa, bersemuka kan, ada kelas sikit. Tetapi kali ni lebih special. Tak dapat datang. Tapi para pelajar kena realise dan sedar inilah brand yang you bawa sekarang. Brand UTHM. Bukan brand universiti lain tetapi brand Universiti Tun Hussein On Malaysia. Universiti terhebat Malaysia. Kena ada rasa bangga, kena ada rasa gembira, bertuah, berpeluang untuk berada di sini. Kita ada sekitar, saya ingat hampir 1,000 para pelajar baru. Kalau nak kongsi dengan pelajar yang mohon diploma IT saja, untuk program diploma IT saja mencecah 3,000 orang. Pilihan pertama. Tetapi daripada 3,000 tu, inilah para pelajar lah, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudara semua, saudara-saudari semua yang dapat masuk ke program diploma IT. Tak ramai, kita ambil semamai maksimum 180. Untuk diploma teknologi animasi, kita ambil seramai 60 maksimum. Tapi tak pastilah penuh ke tidak. So ini adalah universiti awam. Kalau orang tanya ada berapa universiti awam, kita ada 20 universiti awam di Malaysia. Dan UTHM ni terletak di negeri Johor. Jadi ini saya rasa para pelajar dah diberi taklimat berkenaan dengan universiti, siapa chancellornya. Istimewanya UTHM ni walaupun ada universiti lain di negeri Johor, chancellor UTHM adalah Sultan Johor sendiri dan juga Pro Chancellor adalah Tengku Mahkota Johor. Itu istimewanya UTHM ini. Dan yang lain-lain ada banyak lagi lah perkara-perkara istimewa yang insya-Allah bila sampai masa dapat datang akan itulah. Cuma sedikit sebanyak perlu juga kita tahu tentang sejarah UTHM ni. Kita bermula lama tahun 1993 kita dah bermula. Masa tu sebagai pusat latihan staf politeknik. Masa tu kita masih pakai brand UTM. Ini kisah yang saya fahamkan kepada pelajar. Maksudnya kita bukan bermula baru, kita telah lama bermula. So pada 1996 bertukar kepada Institut Teknologi Tun Hussein On. Yang ini juga masih di bawah payung UTM. Maknanya apa maksud di bawah payung UTM tu? Para pelajar bergraduan mendapat scroll pengijazahan tu untuk diijazahkan tetapi menggunakan logo UTHM. UTM. Kemudian pada tahun 2001, masa itu telah diubah kepada College Universiti Teknologi Tun Hussein On. Masa tu orang panggil Quito. Bangga juga pelajar-pelajar masa tu. Sebab kalau orang salah faham, ingat belajar kat Jepun.
belajar kat mana? Kat Kyoto. Kat Kyoto. Oh, jauh belajar. Tapi rupanya di Parit Raja. Contohnya gitulah. Alright. So dan tahun 2007 maka bermulalah sejarah UTHM. Kita tukar nama kepada Universiti Tun Hussein On Malaysia sehingga kini. Dan kalau orang tanya kita universiti ke berapa daripada 20? Kita universiti yang ke, siapa tahu? Universiti yang ke berapa? Sila type di ruang komen. Tiga, bukan. Ada siapa tahu? Okey, Sanusha, Umi, betul So kita adalah universiti yang ke-15 So kita adalah universiti yang ke-15 daripada 20. Terima kasih kepada yang memberi respon. Okey. So sehingga hari ini termasuk para pelajar semua, percaya atau tidak, kita ada sekitar 18,327 graduan yang terdiri daripada pelajar diploma, ijazah, sarjana dan sarjana muda dan sebagainya lah. Jadi daripada jumlah tersebut 2,438 adalah para pelajar diploma. Ramai pelajar-pelajar diploma ni, maknanya kalau berbanding di fakulti-fakulti lain, bilangan kita adalah yang antara yang terbesar. Okey. Ni sedikit gambar-gambar saya just nak tunjuk tentang UTHM. Ni kebanyakannya di kampus Parit Raja. Library kita adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Masjid kita, Dewan Sultan Ibrahim yang macam depan dia tu tajam macam penyu tu kan. Yang tu sekarang ni kita telah di Batu Pahat ni menjadi pusat vaksin yang utama di daerah Batu Pahat. Okey. Dan ini kampus Pagoh. Di sinilah kita banyak beroperasi. Kalau pelajar-pelajar boleh tengok dalam skrin tu, kalau kita masuk di belah kanan, belah belakang tu, bangunan-bangunan bersetinggi-tinggi tu, di situ makmal-makmal komputer kita ditempatkan. Bahagian wing depan, yang depan tu adalah bilik-bilik pensyarah di situ. Ni hostel belah seberang jalan di kawasan ni lah. So ni nanti ada masa di peringkat PAK boleh tunjukkanlah lagi gambar-gambar dan ada video-video lah tertentu. Okay. So untuk pusat pengajian diploma, kalau ikutkan kita bermula pada tahun 2010 dan seterusnya berpindah ke Pagoh pada 2017. So dah 4 tahun lah lebih kurang kita berpindah di Pagoh. Dan kita ada 6 program akademik utama, 5 jabatan dan pelajar seperti saya katakan tadi sekitar 2,438 orang. Okey. So kita ambil sikit pengenalan kepada jabatan. Okey. So jabatan teknologi maklumat ni dia bermula seiring dengan penubuhan semasa zaman Kuito lagi, College Universiti Teknologi Tun Hussein On. Tetapi pada masa itu ia bersifat jabatan yang duduk di bawah Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Masa itulah dan program diploma dah bermula dah semasa program ni. So program diploma IT ni memang dah lama kemudian dia pecah kepada beberapa fakulti. Fakulti Teknologi Kejuruteraan tu pecah beberapa fakulti dan kita duduk di bawah Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia. So dalam fakulti ni maksudnya ada program diploma, ada program ijazah, sarjana, PhD, semua ada. Kita duduk dalam satu fakulti. Tetapi pada tahun 2010 dia orang buat sedikit perubahan dengan restructure balik. So program-program diploma dikumpulkan menjadi bawah bumbung pusat pengajian diploma. Ini bermula daripada tahun 2010. Jadi semua program-program diploma kita duduk dalam Center of Diploma Studies. Sehinggalah kepada hari ini dah masuknya dah tahun yang ke-11. Dan pada ketika ini jabatan tetap kekallah namanya sebagai Jabatan Teknologi Maklumat. Cuma pada tahun lepas tahun 2020 kita dah dapat mengadakan satu lagi program baru iaitu Diploma Teknologi Animasi. So ini lebih kuranglah pelajar untuk program kita ni you all dan senior-senior you all tu sejumlah 461 orang. Boleh tahanlah. Pensyarahnya cuma ada berapa tu? 17 orang plus 3 orang penolong
jurutera. Jadi tak heranlah seorang pensyarah ni terpaksa handle hampir 30 lebih penasihat akademik dan kejayanya lah. Dan insyaAllah kita akan rekrut ramai lagi pensyarah-pensyarah baru, terutamanya untuk program-program diploma teknologi animasi. So ni makmal-makmal yang ada. So kita ada high-end makmal-makmal yang kalau pelajar-pelajar berada di kampus, maknanya tak payah risau tentang notebook. Kerana semua makmal-makmal ni boleh digunakan, software-software semua ada, so boleh saja guna dan boleh masuklah pada waktu-waktu yang dibenarkan. Tetapi pada keadaan sekarang ni memang terpaksalah pelajar-pelajar menyediakan kemudahan-kemudahan sendiri. Software-software nanti kita bincang. Ada yang open source software yang kita boleh gunakan dan sebagainya lah. Okay, InsyaAllah kita akan bantu. Tetapi untuk peringkat awal ni, tak perlu risau lagi. Dalam tempoh 2 bulan yang mendatang ni, para pelajar akan masuk kepada program-program yang bersifat bahasa dan kenegaraan. Jadi belum lagi masuk yang IT. IT nanti bulan 10. IT nanti bulan 10. Jadi you ada masa lah untuk standby, dan kita harap sangat mudah-mudahan by Oktober keadaan negara kita ni bila vaksin apa semua herd community telah dicapai, keadaan semua dah okey, kita dapat kembali bersemuka lah pada bulan 10 nanti. Okey, insyaAllah mudah-mudahan. Tak dapat sepenuhnya secara hybrid pun jadilah. Okey, so saya perkenalkan pensyarah-pensyarah yang akan bersama-sama dengan you all semua. Okey, pensyarah-pensyarah yang akan bersama-sama. Tu di ruang komen tu ada kata, ya memang notebook kita high end. So kita punya lab-lab tu recently kita tambah baik lagi. Macam-macam gadget yang akan datang lah. Okey, saya perkenalkan saya seperti yang saya telah perkenalkan tadi. Kemudian ada pensyarah-pensyarah lain. Seterusnya saya perkenalkan Sir Fawaz. Sir Fawaz adalah ketua program DAT. So maksudnya kalau berkenaan dengan program Diploma Teknologi Maklumat, Mr. Fawaz, Sir Fawaz ni lah yang akan menguruskan, akan bantu. Jadi dia membantu saya untuk menguruskan program-program Diploma Teknologi Maklumat. Okay. Sir Fawaz ni asal daripada Kedah. Saya tak pasti. Sir Fawaz ada dalam ni ke? Ada tak? Tak ada, tak apa. Kalau ada boleh say hello kepada pelajar. Alright, so kita ada juga seterusnya Puan Juliana, Puan Ju. Puan Ju orang Perak. Dan dia adalah ketua program bagi Diploma Teknologi Animasi. Okay, Puan Ju ada, boleh say hi to the students? Hai, Assalamualaikum. Okay, so kita doakan Puan Ju ni mungkin lama lagi lah you jumpa. Dia dah nak hampir-hampir sampai masa nak melahirkan anak. Jadi kalau dapat jumpa pun for the next semester, insyaAllah. Okay, so seterusnya kita ada juga Tuan Haji Hanis. Tuan Haji Hanis adalah ketua makmal. So makmal tadi yang saya nyatakan ada sekitar 7 makmal. Semua tu diuruskan oleh Tuan Haji Hanis. Saya kira Tuan Haji Hanis tak ada hari ini, dia bercuti. Dan kita ada Profesor Madya Miswan Surip, Pak Wan, istilah bahasa mudahnya Pak Wan, tapi panggillah Profesor Madya Miswan. Pak Wan ada di sini ke pada pagi ni? Tadi mula-mula saya tengok dia dah masuk dah tadi. Takut dia terkeluar, tak apalah, nanti boleh berkenal. Ni orang lama, mantan ketua jabatan, mantan dekan. So jawatan-jawatan ketua jabatan, dekan, semua ni jawatan-jawatan giliran para pelajar. Jadi sampai masa dia akan bertukar. Dia tak macam pengetua sekolah. Kalau pengetua sekolah tu dia kekal sampai pencen jadi pengetua. Itu sesuatu keunikan di universiti yang from time to time you akan fahami dan akan pelajarilah. Okay. Okey, seterusnya kita ada Dr. Diana. Dr. Diana daripada Parit Raja Batu Pahat. Okey. Boleh ada Dr. Diana? Ada. Assalamualaikum semua. Itu dia Dr. Diana. Alright. Ini penasihat akademik Henry kan? Bukan. Bukan SB. Oh, SB. Oh, saya ingat penasihat akademik. Saya punya PAK Puan Juliana. Oh, ya ke? Okey. Good. Saya mismatch kat situ. Okey, terima kasih Dr. Diana join kita pada pagi ni. Nanti boleh berkenalan lebih lanjut. Okey. So, kita ada Dr. Shelina. Dr. Shelina. Dr. Shelina daripada Kulai. Ada Dr. Shelina pagi ni? Okey, tak apa. So, kita teruskan. Seterusnya kita ada Dr. Zuraida. Dr. Zuraida, Dr. Diana, Dr. Shelina bidangnya banyak mengajar untuk pelajar-pelajar Diploma Teknologi Maklumat. Saya
hybrid, ada yang ajar IT, ada yang ajar animasi. Cik Fawaz memang IT, Puan Ju lebih kepada animasi. So Dr. Zuraida pun lebih kepada diploma teknologi animasi. So sambil-sambil saya tunjuk slide ni, saya tak payah bacakan lah dia punya kelulusan, kelayakan tu you bacalah kan. Saya just perkenalkan nama-nama tersebut. Okay. So seterusnya kita ada Puan Mariam. Puan Mariam tadi pagi-pagi awal-awal dia dah beri salam. Okay. Puan Mariam mantan kita punya Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar. Macam sekarang Hajar Ziana. Sebelum tu adalah Puan Mariam. So Puan Mariam ni memang orang kata very friendly lah dengan student kan. Hari raya datang rumah ke apa dan sebagainya. Okay, kalau kami panggil dia Kak Yam lah. Tapi you all janganlah panggil dia Kak Yam. Panggil dia Puan Mariam. Macam tu. So di universiti kaedah berbahasanya berbeza sikit pelajar-pelajar. Nak panggil cikgu boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya itu kita panggil di sekolah. Okay? Di universiti kita guna panggilan-panggilan yang lain sedikit. Okay. So kita ada Sir Suhaimi. Tadi ada Sir Suhaimi. Boleh say hello. Saya beri salam. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okay. So terima kasih ada right. Okay, Cik Suhaimi ada bersama-sama kita. So Cik Suhaimi juga bidang yang dia cenderung adalah lebih kepada bidang-bidang multimedia dan akan berada untuk diploma teknologi animasi. Tapi PAK-nya kebanyakannya pelajar-pelajar diploma IT. So untuk PAK tak ada masalah. Maknanya kita sama je sebab kita di bawah satu jabatan. Okay. Alright. So kita ada TS Rosni. Tadi TS Rosni ada bersama kita. Okay, sebab kita ni memang tengah banyak event. Tak tahulah kenapa. Memang banyak event. Ada. Rosni ada. Dah terkeluar. Kalau dah terkeluar nak masuk balik dah tak boleh sebab dia limit 100 dalam Google Meet ni. Memang ada event. Saya sendiri sebenarnya ni pun nyambil-nyambil pun tengah ada event yang lain ni. Tengah ada event yang lain tapi kena join juga. Okay. Seterusnya kita ada Sir Halim. Sir Halim pun pagi ni dia ada event yang lain. Okay, Sir Halim. Kita ada Sir Halim diploma teknologi maklumat. Miss Rosni pun sama, diploma teknologi maklumat. Dr. Hazwani pun akan mengajar dalam bidang teknologi maklumat. Hazwani ada? Okey. So kita ada Dr. Hanif, Dr. Hanif Jofri. Ini bidangnya multimedia, diploma teknologi animasi. Dan pada ketika ni menjawat jawatan sebagai ketua jabatan di APEL. APEL ni accreditation untuk kita sambung belajar menggunakan pengalaman. Ni APEL ni penting juga. Contoh pelajar ada diploma tapi lepas diploma dapat offer kerja. Dan rasanya macam nak kerja lah dulu. So you pun kerja 5 tahun ke 6 tahun ke based on that experience, pengalaman-pengalaman tu. Dengan 6 tahun tu you tak perlu sambung degree. You boleh terus lompat sambung pengajian ke peringkat master, sarjana. Boleh macam tu. Tapi dia kena ada memenuhi kriteria dia lah, syarat-syarat dia. Yang tu yang akan dilakukan oleh APEL. Menggunakan pengalaman untuk menyambung pengajian. So tak perlulah dah diploma, dah ada pengalaman 6 tahun tapi kena sambung degree juga. Tak, dia akan buat macam tu. So ini kita memberi pilihan lah kepada orang rakyat. Mana kat Malaysia ni kita ada peluang. So kalau you nak sambung lepas diploma, sambung kerja 5-6 tahun nak sambung belajar. Tapi tak perlu sambung degree, boleh pergi terus kepada masters dan sebagainya lah. Okay, so kita ada juga penolong-penolong jurutera yang akan membantu kita di makmal. Cik Niza, TC Amin. TC ni technician yang bertauliah, certified technician. Kadang short form TC ni teacher kan. Boleh lah juga kan. Dan juga Cik Daniel. Okay, Cik Daniel. Ni juga di makmal. Dan kita ada beberapa pesyarah yang sedang cuti belajar menyambung pengajian peringkat PhD. Tapi saya perkenalkan jugalah sebab mungkin akan berjumpa juga pada SEM-SEM yang mendatang. Kita ada TS Sajah Rafiza, kita ada TS Mazniha dan kita ada Puan Rosfuzah. Okey, tu antara pesyarah-pesyarah di UTHM. Ini saya kongsikan sedikit tentang kejayaan-kejayaan pelajar sepanjang belajarlah. So ni kebanyakan pelajar-pelajar kita ni cenderung membuat program-program inovasi, menyertai pertandingan-pertandingan inovasi dengan diselia oleh para pesyarah. So ni antara kejayaan-kejayaan pelajar kita, memenangi pingat emas dan sebagainya. Pesyarah-pesyarah kita di pelbagai peringkat lah, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa dan sebagainya lah. Ini yang antara yang dapat saya capture. Banyak lagi kejayaan-kejayaan lain. Tapi yang sempat saya capture beberapa ni, inilah
Para pelajar boleh tengok, mungkin boleh menjadi satu dorongan pada masa ke depan. Dia bermula dengan final year project lah. Final year project, dan daripada final project tu kita masuk pertandingan, masuk competition. Ni macam pertandingan peringkat universiti dan sebagainya lah. Kita masuk, dan ada juga program-program kita dapat bawa pelajar kita. Saya ingat ni tahun 2019 saya rasa. Sebelum berlaku pandemik, kita dapat buat program mobility. Mobility mana bawa pelajar kita ke luar negara. Ini programnya di Jepun. So pelajar-pelajar kita pergi ke Jepun untuk menimba pengalaman. Saya ingat seminggu lebih dapat pengalaman untuk berada di sana. Dan inilah antara pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh pelajar kita. So sebelum saya pergi ke program diploma teknologi maklumat, saya rasa elok saya tunjukkan video di sini, video promo. Ini bocor. Saya stop kat situ tu sebab nak tunjuk sebelah bumbung biru tu, depan dia tu, itu Kolej Kediaman. Ni sikit lah dapat tengok kampus Pagoh kan. So sebelah tu yang boleh tahan luas juga tu, kawasan dia tu, itulah kampus Pagoh. So Henry dah rindu lah dekat dia punya kolej kan. So di situ, so pelajar kena jalan. So bersenam sikit lah. Boleh kurus, insyaAllah boleh kurus. Okay, kena berjalan sikit pergi kampus macam tu. Okay, alright. Saya sambunglah dengan saya punya ni presentation. Dapatlah tengok sikit kan, sneak preview kita punya tempat di Pagoh. So untuk program diploma teknologi maklumat dulu saya terangkan. Lepas ni saya akan terangkan diploma teknologi animasi. Okay, so pertama sekali yang pentingnya bila kita mengikuti program-program diploma, yang penting kita mesti memastikan program diploma tersebut mempunyai akreditasi. Daripada mana? Daripada Agensi Kelayakan Malaysia. Ibarat dia lah, kalau kita nak beli barang elektronik, kita kena pastikan barang elektronik yang kita beli tu kena ada cop daripada mana? Kena ada cop daripada mana? Siapa tahu?
SHIRIM. Yes, bagus. Daripada SHIRIM. Supaya apa? Supaya SHIRIM tadi telah mengesahkan, dia telah mengesahkan bahawa alatan yang dipakai, yang kita nak pakai tu selamat, telah diuji. Begitu juga dengan program-program akademik. Dekat luar sana ada macam-macam program ditawarkan. Macam-macam program ditawarkan. Tetapi kena pastikan adakah program itu telah diakreditasi. Kesan dia, sekiranya kita mengikuti program yang tak diakreditasi, peluang dari segi kerjaya kita dan sebagainya mungkin akan terjejas. Terutama kalau nak berkhidmat dalam sektor awam lah. Dia akan kena pastikan diploma yang kita sertai adalah diakreditasi. Itu yang paling penting. So untuk kita tak ada masalah. Kalau kat universiti awam ni, sebelum kita mulakan program diploma, proses akreditasi itu telah dijalankan. Untuk IT telah dapat proses akreditasi yang penuh. Ini adalah pelan pengajian. So pelan pengajian ni nanti masa sesi dengan PAK, pelajar-pelajar kena fahamkan. Pelan pengajian ni kita kena ingat, kita belajar di universiti tak sama macam belajar di peringkat sekolah. Sekolah menggunakan sistem penggal. Sistem penggal. Penggal pertama, penggal kedua. Maknanya tengah-tengah tahun kita akan cuti panjang. Contoh. Tetapi di universiti kita menggunakan kaedah semester. Kita ada lebih kurang 14 minggu untuk belajar dan lepas tu kita cuti, kita sambung balik. Nanti saya akan tunjukkan apa yang boleh difahamkan tentang pembelajaran dalam peringkat semester. So ini untuk program diploma IT. So kita tengok dekat situ lah. Ini kecil tak nampak. Saya just nak tunjukkan begitu. Nanti dengan sesi bersama penasihat akademik kerjaya, dia akan terangkan dengan lebih detail lah. Ini adalah pelan pengajian. Maknanya semester ni you akan ambil subjek apa. So bila you ambil subjek, you kena daftar subjek tu. Kalau macam di peringkat sekolah, automatik awak didaftarkan. Tetapi di universiti tidak. Awak kena mengambil langkah berdikari, awak kena daftarkan kursus-kursus mengikut pelan pengajian. So itu peranan penasihat akademik dan kerjaya. Dia akan advise awak. Pastikan ambil, pastikan ikut turutan. Jangan benda yang belum patut ambil, awak dah ambil. Tak boleh. So ini yang dikata momen paling best setiap awal SEM. Sebab apa? Sebab nak berebut tempat. Kita pelajar IT ada 6 section. Jadi ada setengah pelajar masa SEM pertama dia tak ada hal, dia akan masuk je. Tetapi dalam tempoh belajar tu dia akan mula mengenali, berkenalan, berkawan kan. Berkawan, dah ada klik, dah ada gang dan sebagainya. Jadi bila masuk SEM 2, bila nak mula SEM, di situ yang betul-betul mencabar. Sebab kita nak pastikan gang-gang kita ni masuk dalam grup yang sama. Website crash tu vaksin pun crash Henry ini kan lagi kan. Now they will understand. Bukan mudah. Tapi orang-orang IT macam you adalah orang yang akan berfikir macam mana kita boleh tambah baik keadaan itu dari semasa dan ke semasa lah. Ini adalah pelan pengajian. So nanti bincangkan dengan penasihat akademik kerjaya macam mana kita nak go. Inilah benda-benda yang you kena harung. Habis semua ni baru you akan dapat lah you punya ni. Ni yang saya kata tadi, standard yang kita rujuk, yang kita pegang, MQA dan juga MBOT, Malaysia Board of Technologies. Ini adalah kursus-kursus yang para pelajar akan ikuti. So semua sekali lebih kurang 90 jam kursus. 90 kredit, bukan 90 kursus. 90 kredit you perlu harung. Ini antara kursus-kursus computing, tetapi dia tidak begitu fokus kepada IT. Antaranya macam bahasa asing, kenegaraan, Islamic Studies, bahasa Inggeris ni ada 3 kursus. Bahasa Inggeris ni tolong jaga-jaga. Sebab apa? Kita tadi saya kata belajar mengikut semester kan, semester 1, semester 2, semester 3. So bahasa Inggeris ni dia adalah kursus yang ada prasyarat. Kursus ada prasyarat. Prasyarat maknanya awak lulus kursus 1 baru awak boleh pergi kursus 2. Lulus kursus 2 baru boleh pergi kursus 3. Yang ini tolong ingat, tolong catatkan, tolong jaga jangan tersalah masuk. Pastikan mesti mula dengan kursus 1. Yang ni nanti refer juga dengan penasihat akademik dan kerjaya. Dekat dalam pelan pengajian tu dah tertulis dah mana kursus yang patut para pelajar ikuti terlebih dahulu. Dan pastikan lulus. Jangan gagal. Bila you gagal, you kena repeat, kena ulang semula kursus tersebut pada semester yang berikutnya. Bila you mengulang, maknanya
you tak boleh ambil subjek yang di depan. Jadi awak akan tertinggal daripada kawan-kawan awak. Tu yang paling penting lah saya nak ingatkan. Dan kena ingat lagi satu, nanti dengan sesi PAK dia akan terangkan bahawa kalau kita belajar di sekolah, peperiksaan akhir tu 100% itulah penentu masa depan awak. SPM tu itulah penentu masa depan awak. Tetapi di universiti tidak begitu. Kita ada 60 plus 40. Peperiksaan akhir hanya 40 markah saja. Tetapi sebelum awak menduduki peperiksaan akhir tu ada 60 markah yang awak boleh dapat. Kerja khusus, kena pergi ada kerja makmal, buat presentation, buat tugasan-tugasan yang diberikan oleh pensyarah, ada ujian. So semua tu akan dapat 60 markah tambah peperiksaan akhir 40 markah. Jadi senang kata kalau di universiti, kalau ikut-ikutlah, kalau you betul-betul fokus, jarang-jarang boleh gagal. Kalau gagal ni memang jenis MIA lah. Missing in action. Gugur di medan perjuangan yang saya tak tahu di mana. Ini berlaku. Terutama para pelajar yang berada di rumah pada ketika ini. Alang-alang tengah nak belajar, tiba-tiba ada pula orang invite Mobile Legend kan. Patut dah nak belajar, tiba-tiba dapat itu, dapat ni. Baru nak buka, ni tengok TikTok pula. Jadi kita punya fokus sukar. Ni saya bukan cakap orang lain. Anak-anak saya pun ada buat PDPR kan. Pantang lepas sikit. Tengoknya dah tengok lain dah. Tadi tengah tengok video cikgu dia mengajar. Begitu juga. Mungkin juga pada sesi yang saya tengah bagi taklimat ni, memang tengah dengar taklimat kan. Tetapi tangan tu tengah buat benda lain. Itu biasa. Tetapi saya nak ingatkan pelajar kena fokus. Sebab ini penting untuk kita selesaikan seberapa yang mungkin. Lepas tu kita dah mula pergi kepada kursus-kursus yang bidang pengkomputeran. Seperti sistem operasi, discrete math. Discrete math ni mencabar sikit. Sebab kebanyakan pelajar-pelajar IT kita tak tetapkan syarat matematik tambahan. Kita cuma letak matematik yang kredit. Tetapi discrete math ni dia ada sedikit ciri-ciri matematik tambahan. Tetapi taklah begitu sukar. Dan ini adalah antara killer subjek yang kadang-kadang pelajar beberapa kali mengulang. Tapi macam saya cakap tadi, is 60-40. 60 tu di tangan para pelajar. Maknanya pastikan lab hantar, kertas-kertas makmal hantar, tugasan yang diberi oleh pensyarah hantar. So bila final exam, you dah tahu dah, you dah lulus dah paper tu. Tinggal nak capai dapat A ke B ke dan sebagainya. Okay, so kita ada computer architecture. Ya betul. Get logic apa semua tu you akan belajar dekat situ. Lebih kurang macam itu. Tak begitu sukar sebenarnya. Tak begitu sukar. Dan macam saya kata tadi 60-40. Pegang tu. InsyaAllah you boleh buat. Damping baik-baik dengan lecturer. Rajin bertanya. Jangan diam tak bertanya. Jadi pensyarah tak tahu. Kan? Apa yang tak boleh, apa yang suka dan sebagainya. Okay. Kemudian ada subjek macam programming, pengaturcaraan, database, pangkalan data, sistem analisis and design dan sebagainya. Ini adalah kursus-kursus yang you akan belajar. Begitu juga kursus-kursus dalam tambahan dari segi macam multimedia konsep, computer algorithm, management information system dan sebagainya lah. Dan kita ada nanti di akhir pengajian you akan ada kena buat diploma project. Ini adalah khusus elektif. Elektif maksudnya kena pilih. Bukan semua you kena ambil, kena pilih. Contoh pada satu semester tu kena pilih sama ada nak ambil mobile computing, 3D animation ataupun computer forensik. Tapi buat setakat ni kita banyak tawarkan sama ada you ambil mobile computing ataupun you ambil 3D animation. Computer forensik belum lagi. Kemudian pada semester berikutnya pula daripada 4 pilihan yang ada tu pilih 2. Sama ada cyberpreneurship, visual programming, information security ataupun computer maintenance and troubleshooting. Tapi setakat ni kebanyakannya kita offer cyberpreneurship dan juga visual programming. Okay. Dan akhir sekali yang ini untuk saya ingat bermula batch senior Henry. Kita punya latihan industri telah kita naikkan daripada saya ingat dulu 8 kepada 12 jam kredit. 12 jam kredit ni maksudnya dia punya tempohnya tu mencecah hampir 6 bulan. Para pelajar akan menjalani latihan industri. Okey, akan pergi ke industri. Ni last. Lepas tu dah selesai. So macam saudara Henry, dia tengah menunggu masa 8/8 ni akan pergi ke latihan industri selama 6 bulan, habis nanti pada 21 Januari Henry. Betul kan? 21 Januari tahun 2022. 2 tahun dia latihan industri. Lama tu. Kan? Jadi nanti lepas tu dah habis, dah bergraduat dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni para pelajar kena sentiasa ambil maklum dan sentiasa berdamping erat dengan penasihat akademik dan kerjaya untuk memahami lah. So all together kita ada 90 jam kredit yang kita perlu selesaikan. Ini untuk program diploma
Teknologi Maklumat. So saya nak beralih pula kepada Diploma Teknologi Animasi. Okay? So kita tengok video ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai semua. Hari ini kita nak cerita tentang program baru yang ditawarkan oleh Jabatan Teknologi Maklumat Pusat Pengajian Diploma Universiti Tun Hussein On Malaysia, iaitu program Diploma Teknologi Animasi. Program ini telah mendapat pengiktirafan dari Agensi Kelayakan Malaysia MQA yang mana tempoh pengajiannya adalah selama 3 tahun. Dalam program ini, para pelajar akan belajar tentang teknik-teknik animasi dari proses praproduksi, produksi hinggalah post-produksi. Pelbagai perisian yang terkini akan dipelajari untuk melengkapkan diri pelajar sebagai juru animasi. Peluang kerjaya dalam bidang ini sangat luas seiring dengan kehendak pasaran terhadap kandungan digital dan animasi. Istimewanya, program ini adalah gerbang kepada program-program ijazah di UTHM dan Universiti Awam yang lain. Jom kita jumpa di UTHM. Okey, so video berkenaan dengan program Diploma Teknologi Animasi. Okey, Andy, nanti boleh sharekan saya punya yang tu daripada saya punya YouTube channel. Saya nak cari susah, nanti korang cari. Saya punya YouTube channel. Saya cari kat sini. Okey, boleh subscribe. Promosi pula kan. Okay, so kita cerita tentang Diploma Teknologi Animasi. Okay, alright. So, Alhamdulillah pada tahun 2020 kita telah berjaya mencapai lah kejayaan untuk mengadakan satu program baru. Itu tadi yang last kan, jom jumpa di UTHM. Saya ucap tahniah jugalah kepada pelajar DAT tu, memang dah tahniah lah. Tapi DAJ ni tahniahnya lain macam sikit kerana inilah batch pertama. Ni bakal jadi anak sulung kami lah dalam program animasi yang akan menjadi benchmark untuk menentukan berjaya ke tidak program ni mendapat akreditasi penuh. Tadi kan saya cerita yang IT tu dah akreditasi penuh kan. Yang ini tengoknya kita masih lagi dalam akreditasi sementara. So kita kena bekerja hand in hand, kena bantu sesama. Pensyarah bantu student, student bantu pensyarah. Okay, supaya program kita ni, you the first batch yang akan dinilai oleh MQA, adakah program ni akan akreditasi penuh. Tanggungjawab tu pada bahu kita bersama. Bukan pada tangan saya saja atau pensyarah-pensyarah yang lain, tetapi dengan pelajar-pelajar kena bantu, kena support. So kita diberi akreditasi sementara. Maksudnya dia akan test kita. Saya cakap terus terang je lah kan, supaya faham. Jangan nanti orang ingat, dah akreditasi penuh ke? Belum. Kita baru mula, jadi kita memang begitu prosesnya. Dia bahkan bagi akreditasi sementara dahulu. Kita run program. Dalam masa kita jalankan program tu, pihak penilaian daripada MQA akan datang. Dia akan tengoklah kita memenuhi ke tidak. Dari segi pensyarahnya, dari segi kursusnya, dari segi program akademiknya, software yang kita gunakan, makmal kita punya facilities, secara menyeluruh. Dan bila dah habis belajar, tengok berjaya tak pelajar-pelajar ni membuat seperti mana yang sepatutnya lah. Itu yang kita katakan tentang akreditasi. So kita akan lalulah benda-benda tu. Dan ini pelan pengajian. So pelan pengajian yang untuk para pelajar Diploma Teknologi Animasi. Okey. Berbeza sedikit tapi nanti saya semak dengan ketua program lah. Kalau ikutkan pelajar Diploma Teknologi Maklumat, dia dah tak ada semester 3. Tapi macam animasi ni macam ada semester 3. Puan Ju ada lagi ke? Puan Ju Lana ada lagi dengan kami ke? Ada. Kita ada semester 3 ada lagi Ju Tak ada. Sama je 2 tahun 6 bulan.
Oh sama 2 tahun 6 bulan. Okey, terima kasih. Jadi maknanya pelan pengajian yang ditunjukkan ni betul ke atau yang lama punya? Tak perasan ni. Yang terkini lah. Yang terkini Okey. Okey, good. Alright, terima kasih. Jadi pelajar-pelajar boleh tengok tu maknanya tadi saya maklum 3 tahun 3 tahun tu kira saya bundakan je lah kan. Gitu gini 3 tahun lah. Tapi the exact yang kalau kita cuba boleh achieve adalah sebanyak 2 tahun 6 bulan. Itu sebab saya kata pastikan belajar sungguh-sungguh. Jangan ada kursus yang tercicir. Kursus ni bahasa kita. Kalau dekat sekolah kita panggil mata pelajaran, subjek. So saya tak akan cakap, awak ambil subjek apa saya ambil? Saya akan tanya apakah kursus yang awak ambil? So kita namakan dia sebagai kursus. Semua yang mata pelajaran tu kita gelarkan sebagai kursus. Tapi bolehlah kalau nak cakap subjek kita faham lah macam tu. Tapi kalau dalam borang-borang ke apa ke, kita akan kata daftar kursus. So kena faham lah. Maknanya kalau orang tu, daftar kursus, daftar mata pelajaran. Macam tu. Okay, so seterusnya, ni curriculum structure. Lebih kurang sama juga dengan diploma teknologi maklumat. Dia ada yang kursus-kursus ni yang akan you duduk dulu lah. Ni semua orang akan duduk dulu. Masa SEM lepas habis minggu MTM ni, you akan ambil bahasa asing, kenegaraan, pengajian Islam, ni semua akan ambil semester khas. Semester khas ni tak lama, dia dalam 7 ke 8 minggu saja, lebih kurang macam itulah. Dan nanti lepas tu cuti sekejap, kita sambung pada semester 1. Yang ni baru mula semester 1. So inilah yang saya kata tadi, contohnya macam Academic English. Pastikan kita daftar kursus ni. Itu yang paling penting. Kemudian dia ada co-curriculum. Co-curriculum ni untuk pelajar-pelajar kena capai 2 jam kredit untuk selesai, orang kata boleh dapat diploma lah. So 2 jam kredit tu, satu kursus 1 jam kredit. Jadi maknanya kena ambil 2 kursus. Tu boleh cerita yang kemudian lah. Macam saya terlibat dalam Relasis. Itu pun adalah salah satu kursus co-curriculum. Yang ramai jugalah pelajar-pelajar IT join dan sebagainya. Okey, so ini kursus yang pada semester yang 1 ni pada bulan 10 nanti. So you akan mula belajar Introduction to Computer, Basic Art and Design, 2D Animation, Storyboard, Script Writing, Principle of Animation. Okay. Cuma untuk pelajar diploma IT ni, diploma teknologi animasi ni, harapan saya lah mudah-mudahan para pelajar ni boleh melukis. Ni jawab pada diri sendirilah, tak payah jawab pada ni. Kalau belum tak begitu mahir melukis, kena cuba. Sebab untuk animasi ni is a creative content. So ini satu perkara, maksudnya pada masa akan datang kita akan cuba tambah baik lagi. Kalau ikut perancangan kami yang akan datang untuk pelajar masuk program diploma teknologi animasi ni, kita akan temu bual dan kita akan temu duga dahulu. Ini kalau ikut perancangannya lah. Maksudnya apa? Kita nak test sama ada para pelajar ni boleh melukis atau tidak. Ibarat dia lah kalau you nak ambil program muzik, katalah program muzik dekat UiTM, selalu popular kan program muzik UiTM, Aswara kan. So sebelum pelajar tu enroll program, dia akan buat ujian, test, boleh tak main alat muzik. Sebab dia bukan ada masa nak mengajar lagi. Tetapi your best ni special. So nanti Puan Juliana NT akan tengok macam mana akan buat assessment, boleh melukis atau tidak. Sebab kalau tidak boleh melukis, bukan kata tak boleh, boleh. Tetapi maksudnya awak kena kerja keras sikit, kena lebih sikit. Boleh. Sebab sekarang ni maksudnya kalau boleh melukis tu dia gifted lah. Maknanya mungkin boleh. Tetapi macam kita main sukan, ada atlet ni dia gifted. Main macam mana pun memang tak payah berlatih sesungguh, dia memang boleh. Tetapi boleh je orang lain mencapai kejayaan dengan latihan dan latihan. Itu je nasihat saya. Tu benda-benda tu kena penting. Tapi pada keadaan sekarang semuanya dah menggunakan tools, dah menggunakan tools. Cuma akan ada beza. Orang yang boleh pakai tools dan orang yang boleh melukis mungkin akan ada beza. Tapi pada saya insya-Allah benda tu boleh diusahakan. Yang penting para pelajar rajin. Kerajinan tu yang penting. Iltizam tu yang penting. Pensyarah akan bantu guide. Dan kena ingat belajar di universiti ni dia dah bukan macam belajar di sekolah, semuanya akan didorong oleh pensyarah. Awak dah mula-mula sendiri dilatih untuk berdikari, bertanggungjawab pada diri sendiri. Maksud saya, kalau dulu kan, kalau contoh you bayangkan, tanyalah macam Yoshi ni yang duduk kat asrama. Kalau pelajar-pelajar yang pernah duduk kat asrama, itu adalah latihan berdikari. Tidak ada orang, kalau macam dekat sekolah asrama, ada warden yang akan kejar awak sekiranya awak tak masuk kelas. Tetapi di universiti, itu adalah tanggungjawab sendiri. Sama macam sekarang lah di rumah. Kan? Kalau tahu kelas pukul 8, so pukul 8 kena ready lah.
Tak ada kerjanya orang nak bambu awak, pensyarah nak telefon, kelas, classmate kena call, benda-benda macam tu kan. So you dah kena berlatih sendiri. Jadi belajar dekat universiti, you on your own belajar sungguh-sungguh dan pensyarah akan bantu. Okey, boleh. Okay, so tak apa yang berkenaan dengan ni, nanti kita akan bincangkan lebih detail lagi. Okay, so no worry, jangan risau. Macam saya kata, no man will be left behind. Kita akan cuba bantu. Alright. So seterusnya pada semester kedua, ni nanti bincanglah dengan pensyarah-pensyarah masing-masing, semester ketiga. Okay. Kemudian masuk tahun 2. Okay. So banyak. So kalau yang animasi ni memang banyak teknikal lah yang kita akan belajar, dan you all akan ada diploma projek pun sama. Ini subjek-subjek, ada juga subjek bersifat macam umum, macam legislation in creative industry, portfolio preparation, advertising and marketing. Ini harapan kita lah, kita dapat membentuk pelajar-pelajar kita yang berjaya dalam membentuk digital content dan sebagainya. Cuma industrial training, industrial training kita ni macam ringkas sikit. Kita baru dalam 4 jam kredit. Kalau tadi tu lebih kurang 12, jadi mungkin yang animasi ni masa dia pendek. Tapi tak apa, dalam from time to time nanti kita cuba tambah baik lah mana yang boleh. Sebab apa, berbeza dengan IT, animasi ni begitu banyak skill yang kita perlu didik pelajar. Kalau kita tinggikan dekat industrial training tu, bukan maknanya kita tak mendedahkan pada industri, ya, tapi kita nak tengok dulu sejauh mana pelajar kita boleh pergi ke industri. Handy akan faham, orang yang masuk LI ni akan faham. Berdebar-debar tau dia nak pergi LI. Jadi kami decide tak apa, untuk batch yang pertama ni biar kita lebihkan theory and the fundamentals, theory and the fundamentals and skills. Dan kita tengok batch yang pertama ni, kalau batch pertama boleh pergi, then we will increase the industrial training tu punya masa. Memang lagi bagus lah kan, sebab you dapat training daripada pihak industri. Tapi you kena faham, bila kita pergi kepada industri tu, bukan semestinya industri tu nak melatih, nak mengajar awak. Dia expect awak dah tahu kan? So dia pergi jumpa, katalah minggu depan Handy pelapor diri kan, dia katanya, okay, so you boleh buat apa? Saya sebenarnya datang LI ni nak belajar. So saya kata, LI ni bukan nak belajar, LI ni nak mempraktikkan apa yang awak belajar. Oh dah jam. So saya selalu pesan lah dekat pelajar nak pergi menjalani latihan industri, tolong lengkapkan masa. Tak percaya tanya Handy, saya kata ada kalau batch tahun 1 tu saya kata lain macam masuk kami ni. Memang lain macam pelajaran tahun 1 ni sekarang dia orang tengah cuti. Saya kata tolong cuti jangan dibazirkan begitu saja. Tolong usahakan untuk menambah baik kemahiran ICT. Pelajar-pelajar diploma IT ke animasi ni, benda-benda macam melukis buat poster Canva, that one is a basic thing yang you kena belajar. Kena tahu buat poster, kalau boleh buat website, benda-benda asas yang macam tu, yang mungkin kadang-kadang dalam syllabus kita tak sempat pun kita nak ajar. Yes, edit video, benda-benda macam tu. Zaman-zaman sekarang ni kan, edit gambar, tu dan sebagainya, benda-benda yang begitu. So jangan harap benda tu akan diajar dalam program kita. Benda-benda yang skill-skill luar ni, you boleh dapat, you dapat. Macam tu. Okay, alright. So sedikit saya kongsi refleksi masa hadapan. Ini dah pukul 10.30. Okay. Alright. Okay. Ini saya nak share pilihan-pilihan lepas SPM. Ini yang berlaku pada awak beberapa bulan yang lepas kan. Bila je diumumkan UPU dah keluar keputusan SPM, kita dah boleh mohon UPU, macam-macam lah. So yang ada pada saya pada pagi ni, tanya pada diri sendiri, reflect pada diri sendiri. Kalaulah memang ini pilihan anda, alhamdulillah, teruskan dengan baik. Dan jika ini bukan pilihan anda, pilihan mak ayah anda yang pilih sebab dia nak anaknya dekat dengan dia, so belajar dekat Batu Pahat, dia orang Batu Pahat, duduk Batu Pahat, so senanglah belajar UTHM dekat, kan. Walau macam mana sekalipun awak telah pun masuk ke dalam jalan ini, laluan ini. Jadi suka tak suka, kena usaha untuk harung sebaik yang mungkin untuk menamatkan pengajian. So selepas saja SPM, kita ada beberapa pilihan. Kita nak berhenti ke? Ada orang dia berhenti belajar kan, dia kerja, dia berniaga, ada yang dah dipinang orang, jadi berkeluarga. Itu pilihan-pilihan yang ada lah. Okay. Tak semestinya bekerja tu tak bagus juga, menolong keluarga kan. Ada ramai sekarang kan jadi YouTuber kan, jual tudung, jual kerepek, jual itu, jual ini secara online kan. So berjaya juga. Tapi Aiman Salim adalah salah seorang
ikon kita, pelajar kita. Patutnya malam ni slot dengan dia tapi minggu lepas dia dan keluarga positif COVID. Jadi saya tak nak ganggu dia lah. Tak nak ganggu masa dia, biar dia selesaikan urusan dia dengan keluarga dan kita doalah mudah-mudahan dia sihat sejahtera. Okey. Jadi itu pilihan kita. Dan pelajar-pelajar yang ada dengan ni wiser, betul, Bang Man wiser. Dan pelajar-pelajar yang ada dengan kita ni, maknanya you telah pilih laluan diploma. Laluan diploma. Lepas saja SPM, kita boleh pilih sama dia nak buat diploma ke, matrikulasi ke, ambil STPM ke, tapi kita pilih laluan untuk ambil diploma. Dan saya harap pelajar-pelajar tahu bahawa diploma ni, para pelajar, dia juga ada beberapa jenis diploma. Pertama, diploma yang bersifat feeder. So, feeder ni maksudnya diploma ini kita bentuk khusus untuk dia menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda. Ini bersifat feeder. Jadi dalam program diploma ni, biasanya dia duduk di universiti awam dan juga politeknik. Politeknik ni hybrid, dia macam boleh sambung. Tapi universiti awam ni kebanyakannya diploma dia memang fokus untuk sambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda. So laluan dia tu lebih mudah dan lebih cerah. That's why kalau mana yang tahu, dia akan pastikan anak-anak dia atau pelajar sendiri tahu, dia akan cuba masuk diploma. Sebab dia tahu dengan dia masuk diploma tu, jaminan dia untuk pergi ke program ijazah tu lebih cerah. Terutama kalau kena dengan bidang. Maknanya dia memang minat bidang IT, so dia mohon diploma IT dan sebagainya lah. Kemudian ada juga yang bersifat terminal. Terminal ni maksudnya lepas diploma kerja. Peluang untuk sambung belajar tu agak kurang sikit. Tapi dia, kenapa? Kerana program terminal dia lebih pada skill. Dia lebih kepada kemahiran. Ini kita boleh duduk dekat, kalau kita ambil diploma dekat ILP, Institut Latihan Perindustrian, IKTBN, Institut Kebudayaan Tinggi Belia Negara, ataupun kolej-kolej vocational. Dia pun ada program diploma. So yang ni laluan dia lain. Jadi saya harap pelajar-pelajar faham. Pelajar-pelajar berada di universiti awam, program diploma universiti awam yang bersifat feeder untuk menyambung pengajian dan juga boleh bekerja dan sebagainya. So ini laluan kita untuk pergi ke ijazah pertama. So maknanya untuk pergi ijazah pertama ni, so kita adalah laluan di diploma. Okay? Dan kalau kita tengok dekat sini, pelajar-pelajar diploma UTHM, di situ dekat bahagian slide tu kita ada buat draw bulat. Bulat tu maknanya fast track. Fast track ni kita dapat sambung ke peringkat ijazah dengan lebih cepat sebelum kita graduate. Saya bagi contoh. Henry sekarang dia akan menjalani latihan industri. Saudara Henry akan menjalani latihan industri. Dia akan habis pada Januari 2022. Okay. Semasa itu, habisnya tu, konvo dia akan berlangsung pada bulan 10 2022. Oktober 2022 dia akan menjalani apa orang kata convocation. Okey. Tetapi apabila dia nak menjalani convocation tu, Randy, kita sampai pukul 11 Okey. Ya, sampai pukul 11. Okey, terima kasih. Jadi sebelum dia convocation tu, pada bulan 2 ada intake khas untuk pelajar-pelajar diploma UTHM ke program degree. Jadi tu yang kalau you tengok dekat bahagian biru ke hijau tu dia tak ada gap. Berbeza dengan politeknik. Dia kena habis convocation, dah ada sijil diploma tu, baru dia boleh mohon untuk masuk ke program ijazah. Itu je. Itu beza yang utama. Itu kalau ikut saya, awak telah pun berada di laluan yang betul, betul-betul rasa syukur, rasa bertuah kerana telah terpilih dan terus usaha. Sebab laluan itu telah nampak. Di penghujung jalan tu walaupun sama-sama tapi laluannya telah ada. Tinggal ikut, tinggal buat dan laksanakan. Itu yang paling penting untuk pelajar-pelajar ingat. Okey, ini saya nak kongsi. Ini saya ambil daripada Dr. Afandi, PM Profesor Mana Dr. Afandi Ahmad. Dia rajin buat infografik ni. Saya sharekan dekat sini. Ini yang saya nak share tentang 14 minggu akademik. Kita ada 14 minggu. Minggu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni maksudnya awak tak belajar macam di sekolah lagi. Awak belajar di universiti, kita menggunakan kaedah semester. So setiap minggu tu ada aktiviti dia. So kalau daripada minggu 1 hingga minggu 7 akan ada quiz, akan ada tugasan, akan ada test 1 dan pelbagai lagi lah, kuliah dan sebagainya. Dan kuliah pun bukan macam dekat kelas straight sepanjang hari, tidak. Ada hari kuliah 3 jam, 4 jam. Besok mungkin 2 jam. So macam tu. So self-discipline, self-motivation sangat-sangat penting dalam hal ni. So lepas habis 7 minggu, awak akan diberi 1 minggu rehat. Mid semester break. Bolehlah
balik kampung ke apa ke. Ni kalau contohnya ni lah, even dalam minggu-minggu yang 7 minggu tu pun ramai je pelajar balik kampung. Kalau misal kata rumah dia dekat kan, hujung minggu balik. Sebab apa? Nak hantar baju, nak ambil bekalan makanan dan sebagainya lah. Malah nak basuh baju sendiri kan, jadi balik rumah dan sebagainya. Itu cara kita belajar di universiti. Kemudian sambung pada semester separuh lagi semester, sampailah ke minggu 18. Minggu ke 15. Minggu ke 15 tu maknanya kita 7 minggu yang pertama, 1 minggu rehat, 7 minggu lagi. Second half of the semester. Yang ni pun sama, ada quiz, test 2, presentation dan sebagainya. Dan biasanya minggu 13, 14, 15 ni minggu-minggu yang sibuk lah untuk buat submission dan sebagainya. Kemudian ada 1 minggu rest untuk buat revision sebelum kita menduduki peperiksaan akhir. Seminggu relax, revision week. Sepatutnya minggu tu minggu untuk mengulang kaji pelajaran lah. Tapi tu saya kata ini semua self disiplin. Kadang-kadang masa ni bukan ni dia duduk relax, tenang-tenang kan, macam tu. Sepatutnya begitu. Kemudian kita ada final exam week, 3 minggu periksa. Tapi bukan 3 minggu lah awak kena periksa tu. Awak punya jadual, dia akan jadual. Tapi jadual tu dalam 3 minggu. 3 minggu. Okay. Lepas tu habis, baru dia akan cuti. Cutilah. Kalau macam pelajar-pelajar sekarang ni dah cuti, sampai bulan 10 mula semester baru. Begitulah perjalanan kita di dalam universiti. Menggunakan kaedah semester. Dan di universiti, ini kita panggil sebagai sesi pengajian. So kita tak macam sekolah. Sekolah sesi pengajian 20-21. Sampai 31 Disember habis. Tetapi di universiti kita melangkau tahun. So semester 1 akan bermula pada Oktober 2021. Tu semester tu. Kemudian nanti ini academic calendar yang lama belum baru lagi. 2021, 2022 belum saya belum dapat lagi. Ni yang sebelum ni. Maknanya dia akan mula pada Oktober. Kemudian pada sekitar Januari akan habis ataupun Februari akan habis untuk semester 1 masuk diikut itu by semester. Tu cara kita atur lah. Dan kita atur supaya pada bulan 2 akan habis dan sebagainya. Tu saya harap pelajar boleh faham lah. So pada zaman sekarang is a 21st century learning skill. Ni yang saya kata dengan pelajar-pelajar tadi, keadaan telah berubah, cara pembelajaran telah berubah. So banyak perkara-perkara yang pelajar-pelajar kena cuba usahakan. Tetap perkara-perkara ni lah 21st century learning skill. Kena lihat kepada foundation literacy yang asas, benda-benda yang you kena tahu seperti ICT literacy, terutama pelajar-pelajar IT kan. Maknanya you punya tahap kecelikan dalam bidang IT ni kena tinggi. Tetapi karakter yang saya harap kena you develop, curiosity, perasaan ingin tahu, inisiatif, boleh menggerakkan diri sendiri, persistent, maknanya gigih dan sebagainya, boleh adapt dengan pelbagai suasana, mempunyai daya kepimpinan dan mempunyai social dan cultural awareness. Ini yang kita harap pelajar-pelajar boleh groom. Cuma pada keadaan sekarang, saya selalu bagi tahulah dengan kawan-kawan, kita ni mendidik pelajar bukan dalam bidang IT, tapi kita mendidik untuk menjadikan pelajar lebih baik daripada diri dia yang sebelum ni. Dari segi akhlaknya, dari segi perangainya dan sebagainya lah. Tapi sayang kita tak dapat berdekatan. Jadi saya harap walaupun kita berjauhan, kita dapat usaha lah untuk membentuk pelajar-pelajar yang cemerlang, pelajar-pelajar yang berjaya. So ni antara perkara-perkara pada zaman sekarang yang you kena kuasai. Okay, semuanya dalam bentuk digital. Okay, so semuanya penting untuk pelajar-pelajar Harung yang berjaya lah. Okay, so ada beberapa pesan. Saya nak pelajar-pelajar tumpukan sedikit perhatian. Ini dah mengakhiri lah. Sebelum ni lepas ni kita akan buat Q&A sikit. Pertama saya kata mind setting. From now on you kena buat satu mind setting yang betul. Apa yang seharusnya kita usahakan bersama. Pelajar kena buat apa. Apa yang perlu dalam masa yang mendatang untuk pelajar buat. Ni you di rumah. Maknanya macam mana nak pastikan. Menyedari realiti. So realitinya you all dah masuk pun dalam program diploma IT dan diploma teknologi animasi. Dah masuk pun kan. So itu realitinya dan kita kena syukurilah. Seperti yang saya cakap tadi. Ramai orang mohon tapi alhamdulillah you dapat. Dan untuk menjayakan perlu ada tindakan. Mesti bertindak lah. Tak boleh duduk relax, perhati. So kita kena bertindak ke arah perkara-perkara yang baik. So
yakinlah di mana anda boleh bayangkan diri anda pada akhir semester. So macam sekarang ni saya bagi dekat je. Ujung SEM ni agak-agak boleh dapat tak 4 flat. 4 flat. Ini yang POK akan cerita lah. POK akan cerita macam mana kiraan 4 flat dan sebagainya lah. Di hujung SEM ni agak-agak apa kita akan boleh capai dan sebagainya. Okay. So challenges are what make life interesting. Overcoming them is what make life meaningful. So para pelajar batch SPM 2020 memang mencabar. Tapi hebat orangnya. Bayangkan orang lain ambil SPM melangkau 1 tahun, awak melangkau 2 tahun. Kan? Lama ambil SPM kan? Lepas tu nak ambil SPM bulan 3 dah berlaku pandemik. Kena belajar daripada rumah. Mencabar. Mana yang alhamdulillah di rumah ada equipment, ada kemudahan internet yang baik, alhamdulillah. Mana yang tak ada, mencabar. Tapi saya yakin batch 2020 ni yang melalui pelbagai cabaran-cabaran ni pastinya adalah orang-orang yang hebat lah. So teruskan kehebatan anda, yakin kejayaan anda dah berjaya masuk ke UTHM ni pun dah kira hebat. Jadi teruskan kehebatan anda. Pastikan ini benda-benda yang perlu ada. Pertama, speed, pantas bertindak. Itu sebab kadang saya saja test pelajar, type di ruangan komen, okey tak okey kan, contoh boleh ke boleh kan. So macam itulah, committed, fokus buat sampai jadi. Itu yang paling penting. Fokus buat sampai jadi. Awal, selalu segera. Ini lagilah yang penting. Assignment hantar cepat. Sebab apa? Kalau you lewat-lewat, assignment melambak. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. So kalau benda yang boleh selesai segera, selesaikan segera. Takut di hujung-hujung waktu ada banyak kekangan-kekangan yang akan berlaku. Dapatkan nasihat mentor. So mentor ni kita dah sediakan lah. Semua pelajar-pelajar baru akan diberikan penasihat akademik dan kerjaya untuk menjadikan mentor, untuk mendapatkan nasihat, dampingi mereka, dekati mereka, bertanya dengan mereka. Kalau tak dengan saya pun boleh, tak ada masalah. No problem. Hari ni saya kena pakai formal sebab program MTM kan. Kena pakai cantik-cantik lah, pakai blazer, pakai tie. Kan? Isteri saya pun terkejut. Bang, lama dah tak pakai blazer dengan tie. Itulah dah 2 bulan tak masuk office kan. Tapi hari ni kita pakai lah kan. Okay. Rasa saya dia lebih gembira saya pakai macam ni daripada saya pakai baju Melayu bersongkok. Kan? Itu lagi dia risau. Okay. Alright. So sikap. So sikap sentiasa ingin belajar. Itu tadi curiosity. Sentiasa ingin tahu. Sentiasa bertanya. Dan yang terakhir, ini yang tadi Handy kata, kenapa kadang-kadang orang berebut untuk mendapatkan section, kerana berkawan. Pastikan awak berada dalam kumpulan kawan yang positif. Cari kawan-kawan. Ini kita dapat jumpa secara maya. Cari kawan-kawan yang boleh bawa aura positif pada diri awak. Yang sentiasa membantu mengingatkan awak untuk berjaya, bangun untuk pergi kuliah. Asal tak nampak je, tu. Kena cari. Ini kita kena tahu. So, untuk pelajar DAT dan juga DAG, saya tertinggal DAG, minta maaf DAT dan DAG, ini tersilap ni. Dia sepatutnya ni tahun 2022. Minta maaf ni tahun 2022. Betul lah tahun 20 betul lah 2021 masuk. Ni tahun 2021. Tahun 2021 masuk. Masuk sekarang kan tahun 2021. So tahun 2022 tahun 1. Tahun 2023 tahun 2. Yang belakang ni saya terlupa tukar. Tahun 2024 you akan convocation. Jadi inilah perjalanan awak. Dan saya tak letakkan jalan ini straight. Saya letakkan jalan ni berpusing-pusing kan. Kerana liku-liku tu pasti ada. Liku-liku tu pasti ada. Dan awak kena faham dan jangkakan lah. Cabaran itu mesti ada. Hari ni pun dah mencabar kan? Hari ni pun dah bercabar. 2 jam dengan saya, lepas ni nak kena ada my future lagi. Saya pun mencabar ni, lepas ni nak kena bagi talk my future lagi kan. Wah, pukul berapa nak rehat kan? Macam tu. Jadi benda-benda macam tu mencabar kita. Okey, tapi insya-Allah dengan nasihat yang saya beri, dengan apa yang tadi saya kongsikan, insya-Allah boleh berjaya. Okey. So inilah hasratnya 2024 rancanglah dapat berpakaian lengkap graduan diploma. Henry tengah doa, dapat tak? Sebab batch tahun lepas tak ada konvo. Batch yang konvo 2020 tak ada konvo. Tak dapat merasa memakai jubah convocation. Inilah doa, mudah-mudahan baik dan dapat capai. Buat diploma, buat degree, master, PhD. Inilah pakaian-pakaian di akhir perjuangan yang semua orang impikan. Dapat ambil gambar, dapat tampal kat dinding. Satu masa kalau dah berkeluarga nak tunjuk kat anak, ni abah engkau ni macam mana ni. Alhamdulillah berjaya. Contoh, itulah hasrat yang cuba kita capaikan. Saya tunjuk gambar ni supaya para pelajar ada impian, ada capaian untuk berjaya lah dalam ini.
Okey. Ni saya punya contact number. Nombor handphone saya 017-727-0864. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh cari saya Hatta Hani, Instagram, Facebook, Twitter. Itulah nama media sosial saya. Cari saya. Ingin bertanya ke apa ke silakan, tidak ada masalah. Jangan ada sepadan antara kita. Saya selaku ketua jabatan, tanggungjawab saya untuk pastikanlah semua pelajar-pelajar dapat menjayakan program diploma IT dan diploma management dengan jayanya. Okey, pelajar-pelajar, apa pun kita kena ingat, kita ni adalah seorang anak yang perlu menyumbang kepada ibu dan bapa. Yang perlu menyumbang. Kita ada family, kita ni memainkan pelbagai watak. Ni gambar saya lah, saya tunjuk tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang semua. Okey. Jadi maksudnya mainkanlah peranan kita sebaik yang mungkin. Sebagai seorang anak, mainkan peranan kita sebaik mungkin. Sebagai seorang abang, sebagai seorang kakak, mainkan peranan kita sebaik mungkin. Sebagai seorang mahasiswa universiti, mainkan peranan kita sebaik yang mungkin supaya kita boleh berjaya. Dan one day kita boleh dapat banyak gambar-gambar kita tentang kehidupan kita. So sesungguhnya kehidupan ni bukan pasal belajar je. Ada banyak lagi khidmat masyarakat, kena join kalau ada rezeki, menyumbang kepada orang lain, membantu orang yang susah. So itu yang kita nak. Kita bukan nak lahirkan pelajar hanya fokus dalam bidang akademik. Bantu. Kalau ada kepakaran dalam bidang sukan, masuk bidang sukan. Minat dalam reka cipta dan sebagainya, join dan sebagainya. Itu nasihat saya lah. Dan mudah-mudahan dapat berjaya semuanya. Ingat, the only way to do great work is to love what you do. From now on, pasang tekad. Saya suka diploma teknologi maklumat. Saya suka diploma teknologi animasi. Sila type di ruangan komen. Saya suka DAT untuk pelajar diploma teknologi maklumat. Saya suka diploma animasi DAG. Sila type di ruangan komen untuk semua pelajar-pelajar. Facebook pun boleh. Okey, saya bagi masa. Kena zahirkan perasaan tu. Kena zahirkan. Okey, tahniah, bagus semua. Begitu aktif, speed, tu tadi saya katakan speed awal, bagus. Tu ada tambah lagi. Saya suka DAT, saya THM. Ya, betul. Kena macam tu. Okey, kena ada macam tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sesi pagi ni dapat memberi pelbagai input. Mungkin ada yang tertinggal apa dan sebagainya. Bila-bila masa boleh berhubung dengan saya. Bila-bila masa boleh berhubung apa dan sebagainya. Ada masa sikit ni Handy, kalau nak bagi Q&A ke apa ke silakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Hatta Sofian berkaitan dengan ilmu untuk kehidupan di universiti. Maka jikalau ada para pelajar dengan sebarang soalan yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk menaikkannya di ruang komen Google Meet dan juga FB Live. Boleh nak tanya apa-apa silakan. Ada masa sikit ni bertanya. Yang ada sesi My Future dengan saya tu kena delay sikit lah saya pun lepas sesi nak kena rehat sikit. Mungkin dalam 11.30 kita mula. Ada pertanyaan? Ada apa-apa pertanyaan? Kalau tak tanya, kita yang tanya nanti. Boleh Andy, kalau Andy nak tanya, buka sikit. Ni, apa dia nak tanya? Cepat. Bersoal sebelum disoal. Kita ada masa berbaki 5 minit lagi ya. Apa-apa soalan pun tak apa. Apa-apa nak tanya, boleh silakan. Malu bertanya sesak jalan. Okey, ada soalan sir. Sila. Pertama daripada Hanif, ada ke offer? Oh, ada atas tapi namanya susah disebut. Okey, soalan pertama,
Kalau tiada yang basic, boleh tak bawa program DAT ni? DAT tak ada masalah. DAT saya rasa okey. Saya tadi yang basic tu macam animasi sebab dia banyak melukis. Dia banyak benda-benda kreatif. Yang tu yang ni. Untuk DAT no problem. Saya rasa apa yang ada tu boleh kita bentuk. Tak ada masalah. Kita akan start dengan intro to IT ke apa ke. So no problem. Okey, soalan seterusnya. Adakah offer untuk spesifik program sambil-sambil diploma ni yang boleh bagi carry marks? Okey. Istilah carry mark ni biasanya kita pakai kalau kita dalam kursus tu, carry mark tu mungkin lebih pada merit dia lah kan untuk menambah baik. So untuk setakat ini kita memang kalau ikutkan masa pembelajaran pelajar ni terhad. Kalau pelajar boleh, macam contohnya kita ada semester yang cuti panjang kan, kita boleh slate dengan program-program untuk peringkat JTM lah kita boleh slate dengan program persijilan profesional dan sebagainya lah. Tapi di peringkat universiti memang banyak program-program yang boleh tambah baik nilai lah, tambah baik nilai para pelajar. So di peringkat kita from time to time by request kita boleh buat, kita memang akan buat. Okay. Lagi? Okay, seterusnya. Jika kalau kita nak jumpa pensyarah untuk bertanya, kena buat temu janji dulu atau boleh terus ke office? Okey, katalah kalau misalnya katakan eloknya bukanlah nak jumpa pensyarah ni nak kena begitu formal ke apa. Paling-paling mungkin boleh WhatsApp dulu ke apa ke. Kalau kita bertemu janji tu bukan apa, memastikan orang yang kita nak jumpa tu ada. Sebab kadang-kadang pensyarah tak semestinya berada di pejabat. Mungkin dia berada di makmal, mungkin dekat bilik kuliah tengah menyampaikan kuliah dan sebagainya. Jadi saya sarankan kalau kita nak berjumpa pensyarah tu, eloklah kita bolehlah kata buat temu janji dulu, mesej dulu lah kan, tanya kan, puan tuan ada available tak sekian. Jadi dia pun boleh bersedia untuk bertemu pelajar. Tapi kalau kebetulan you lalu dekat bilik dia tu memang nampak dia ada je ketuk pintu, saya okey je. Kalau saya pun okey je. Cuba kadang kesian kat pelajar dah datang jauh kan, you punya asrama tu jauh tau, you datang berpeluh-peluh, panas-panas sampai dekat bilik pensyarah tak ada. Kadang kita kesian kat situ je. Tapi kalau benda tu tak menjadi masalah, okey, macam tu. Okay, right. Lagi? Okey, seterusnya. Kalau sambung degree dekat UTHL, bolehkah ambil pendidikan untuk IT? Boleh, tak ada masalah. Yang ini nanti boleh bincang dengan PAK. Diploma IT, dia unik. Boleh masuk dalam mana-mana bidang. So ada je masuk dalam engineering, electrical engineering, computer engineering pun boleh. Tapi kalau computer engineering tu, para pelajar kena ada, apa tu orang kata, ADMATS, masa SPM. Boleh, tak ada masalah. Okay, untuk diploma animasi memang dia punya laluan tu kepada bachelor pendidikan multimedia macam tu. Okay. Seterusnya, apabila melanjutkan degree atau sambil belajar diploma, adakah program collaboration yang kita boleh adukan? Mungkin mana adukan tu join code. Untuk surat pengesahan tawaran pelajar tu saya ada nampak ke tu, yang itu nanti pihak pejabat pengurusan akademik akan uruskan. So nanti dia akan bagi surat-surat tu. Okey, mungkin belum lagi lah, sekarang ni masih awal-awal lagi kan. So nanti dia akan bagi lagi. Kemudian tadi untuk collaboration sekarang ni dia tengah usahakan juga tu. Istilah dia macam katalah belajar dekat universiti lain dapat kredit, dapat apa dan sebagainya, ada tengah diusahakan. Tapi ni kalau dekat peringkat degree, melanjutkan pelajaran melanjutkan degree atau sambil belajar diploma, adakah program collaboration kita boleh adukan? Mungkin ingin join kot. Join macam mana? Maknanya ada ke program collaboration yang kita boleh join? Mungkin itulah kot makna pertanyaan dia. Boleh. Macam tadi tu yang program kat Jepun tu macam tu lah, kita buat collaboration. Program pelajar di luar kan, kita boleh buat. Okay. So lagi tu apa? Seterusnya, soalan terakhir. Kalau dari DAT kita nak sambung degree computer science, adakah akan jauh berbeza dari segi hands on dan teori nak banding dengan information technology? Untuk diploma IT, feeder dia adalah program ijazah teknologi maklumat. Kalau ikutkan laluan itu adalah program ijazah teknologi maklumat. Yang mana kalau you sambung ijazah teknologi maklumat tu, pengecualian kredit tu akan jauh lebih banyak. Yang ni tadi saya terlupa nak cerita. Kelebihan satu, belajar diploma universiti awam, UTHM ni contohnya, bila nak sambung degree mudah. Dah dapat sambung degree, masa tu akan dipendekkan. Jadi contohnya diploma IT, sambung ijazah IT. So katalah
kalau macam ni kan diploma IT 90 jam kredit kan untuk habis, tapi ijazah katalah 100. Para pelajar kita dapat pengecualian hingga 30 jam kredit. Jadi maknanya kalau belajar 3 tahun tu boleh jadi 2 tahun setengah. Itu kalau belajar IT. Kalau belajar computer science, maksudnya kat sini dari segi hands on dan teori taklah jauh beza. Tak jauh beza. Cuma kursus-kursus tu tidak begitu sama dengan diploma IT. Macam tu maksudnya. Jadi kalau you ambil, kalau IT tu memang banyak kan kursus tu menghampiri sama dengan degree. Tapi kalau yang sains komputer tu dia berbeza sedikit. Malahan kalau sains komputer di UTHM ni, dia ada pecah 4. Satu software engineering, yang kedua multimedia computing, yang ketiga web teknologi dan yang keempat information security. Jadi dekat situ dia dah pecah. Jadi pengecualian kredit awak tak banyak. Pengecualian itu tak banyak. Jadi macam mungkin kena belajar lama sikit lah. Macam tu. Berbanding yang ambil IT. Tetapi jangan risau. Cuma untuk yang ambil computer science ni, kalau SPM you ada matematik tambahan, itu boleh. Kalau tak ada, yang itu kena ada cerita lain. Nak kena dibincangkan ni. Sebab setakat ni untuk bachelor computer science, dia letakkan syarat SPM kena ada admat yang kredit. Macam tu. Tapi tak apa, itu nanti kita cerita yang lain untuk bantu belajar. Okay? Alright. So dah pukul 11. Dah kena tutup sesi lah. Ada sikit lagi soalan daripada Facebook. Saya ambil 2 soalan. Boleh? Untuk latihan industri, ada tak peluang untuk buat latihan di luar negara? Kalau sanggup boleh. Kalau sanggup boleh. Kalau memang yalah, kita offer katalah Singapore ke nak pergi London kan, dia offer. Kalau you sanggup, sebab yalah kita tak sediakan dia punya yuran-yuran tu, apa maknanya kat sana dia nak duduk kat sana, nak hidup kat sana macam mana tu, kita tidak ada masalah, tidak ada halangan. Tetapi dari si kos itu kena tengoklah. Kalau memang dia boleh self-funded, itu dah tentu boleh lah kan. Tak ada masalah. Boleh ambil lagi soalan Andy? Kalau yang ringkas sekejap. Yang terakhir, berapa peratus peluang pekerjaan bagi mereka yang mengambil diploma teknologi maklumat? Wow. Okey, kalau tengok pada tadi ada satu slide yang saya tak sempat kongsi, tak sempat ambil pun. GE Graduate Employability di UTHM ni, dia cecah sehingga 94%. Malam ni para pelajar akan ada sesi dengan ikon pelajar alumni program diploma IT. Beliau akan menceritakan. Beliau berjaya dapat peluang kerja sebelum dia graduate. Dia belum graduate lagi ni. Lepas je latihan industri, terus company ambil dia. So menjawab pada persoalan itu, dia ada banyak faktor yang dia ambil kira. Dia bukan semata-mata sejauh mana pencapaian CGPA awak dalam diploma IT tersebut, tetapi sejauh mana awak berjaya membawa diri awak. Berjaya buat yang terbaik. Orang tengok pun boleh percaya awak boleh buat. Di situlah nanti yang penting tu pergi latihan industri. Kalau saya katalah kan, pergi latihan industri. Masa latihan industri tu pilih company yang betul, pilih syarikat yang ada potensi ambil peluang untuk mengambil awak bekerja, insya-Allah peluang tu cerah. Jadi untuk menjawab soalan tu, kita di peringkat UTHM, di peringkat jabatan telah berusaha sedaya yang mungkin untuk menjadikan pelajar ni sehebat yang mungkin. Tetapi peluang kerjaya of course berbalik kepada sejauh mana pelajar boleh grab the opportunity, rezeki yang Allah Ta'ala bagi dan keadaan pandemik yang melanda sekarang. Tapi kalau nak cerita IT kan, dalam banyak-banyak industri, IT tidak begitu terkesan dengan pandemik ni. Sebab semuanya online, semuanya masih berjalan, masih boleh. Kalau you berada, katalah you ambil diploma pelancongan pada ketika ni, parah macam mana, industri tutup kan. Even yang ambil culinary, kedai makan dan sebagainya, mungkin pun ada kesan dan sebagainya. Ni saya bukan nak compare program kita dengan program lain. Tapi saya dah cakap IT ni walau macam mana pun dia tetap ada. Di mana-mana. Di construction, syarikat pembinaan rumah ke apa, dia perlu ada orang IT. Di mana-mana tempat perlu pada orang IT. Pada zaman sekarang ni lah. Paling-paling untuk maintain website dan juga media sosial. Itu pun perlu pada orang IT. Jadi pada saya adalah lebih pada diri sendiri. Kita peringkat universiti usaha sebaik yang mungkin. Okay? Alright. Okay. Jadi dengan soalan tadi, maka berakhirlah sesi sebentar tadi. Dengan berakhirnya sesi Q&A sebentar tadi, maka berakhirlah slot kita pada hari ini. Peringatan kepada para peserta untuk mengisi link kehadiran pada Google Form. Kemudian, peringatan juga kepada para peserta untuk join link Google Meet untuk sesi bersama PAK pada pukul 11.30 pagi selepas nanti. Sekali lagi, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Hatta kerana sudi untuk hadir.
Minta pesan jangan live dulu, ambil gambar ramai-ramai. Oh ya, tunggu sebentar pelajar untuk mengambil gambar selepas sesi ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Hatta kerana sudi untuk hadir bersama kami dan memberikan kerjasama untuk slot sesi bersama Jabatan Minggu Transformasi Mahasiswa Pelajar Diploma bagi sesi 2021-2022. Diharapkan kepada para pelajar dapat menggunakan segala informasi yang dikongsikan sebentar tadi untuk kegunaan dan kebaikan mereka dalam kehidupan seharian. Akhir karam, teruskan kekal bersemangat dan kekal positif. Sekian sahaja daripada saya, Henry Firmansyah, sebagai moderator anda pada hari ini. Akan kita berjumpa lagi pada masa hadapan, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Kepada para pelajar di dalam Google Form, di dalam Google Meet, dipersilakan untuk buka kamera dan post untuk sesi tangkap gambar.